Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Masyitah binti Abdul Muttalib serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Kuhaimi bin Kamal, nombor metrik 279132, ingin membentangkan tentang topik sastra Islam lawan sastra umum. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Nur Azamuddin bin Mustaqim, Nur Ain Atikah binti Muhammad serta Lau Jiamin. Seterusnya, pengenalan. Definisi sastra umum. Perkataan sastra berasal daripada bahasa Sanskrit kastra yang membawa maksud kitab suci. Kesusastraan pula membawa pengertian sebagai segala penghasilan sastra yang dinikmati atau disampaikan, baik melalui tulisan dan pembacaan maupun melalui lisan dan pendengaran. Karya-karya sastra memaparkan perutusan, amanat serta lontaran idea dan fikiran pengarangnya. Sastra bukan sahaja satu bentuk ilmu yang berseni, tetapi merangkumi segala aktiviti manusia secara kreatif. Petikan ini adalah merujuk kepada Syed Ali Ashraf pada 1989. Seterusnya, definisi sastra Islam. Konsep sastra Islam merujuk kepada karya-karya yang bersifat keislaman dengan memanifestasikan ciri-ciri dakwah yang membawa kepada kesedaran rohani dan prinsip tauhid. Polemik mengenai Islam timbul pada dekad 70-an dan 80-an. Polemik ini timbul disebabkan kewujudan dua pihak yang bertentangan dengan prinsip dalam membicarakan tentang konsep dan teori sastra Islam. Sastra umum. Menurut Ali Ahmad, beliau menggariskan makna sastra dalam buku Pengantar Pengajian Sastra, iaitu makna berseni yang berkaitan dengan kehalusan atau estetika dan bahasa. Seterusnya, beliau juga mengatakan bahawa sastra adalah kehalusan pencipta dan keinginan pembacanya untuk meneroka kehalusan ini. Beliau juga mengatakan bahawa nilai estetika penggayaan bahasa adalah asas bagi kewujudan karya sastra. Dengan menambahkan pendapat B. Simorangkirsi Juntak pada tahun 1971, beliau mengatakan bahawa sastra merupakan cermin yang memantulkan semangat pengarang dan ia harus dikembangkan di kalangan masyarakat. Sastra perlu menggambarkan kegembiraan dan penderitaan, harapan dan hak-hak kerja rakyat, dan sastra juga boleh dikatakan bahawa terlalu dekat dan sebati dengan orang-orang Melayu yang telah berakar sejak zaman dahulu lagi. Seterusnya, pelbagai bentuk karya sastra yang telah dikumpulkan dan dicatatkan oleh ahli sastrawan terdahulu, sama ada lisan atau naratif, yang dapat membuktikan perkara ini. Dalam perbincangan ini, penghususan akan dilakukan untuk meneroka makna tiga jenis sastra yang dekat dengan hati rakyat, iaitu sastra rakyat, sastra epik dan sastra hikayat. Sastra rakyat. Sastra ini merangkumi ciri-ciri hiburan, kritikan, narasi sejarah, nasihat dan motivasi dan tidak statis. Di alam Melayu, sastra rakyat terus kekal menjadi sebahagian dari identiti sastra awal kaum Melayu. Penceritaan yang disampaikan melalui penglipur lara, pencerita dan Tok Pawang bukanlah merupakan cerita asli kerana terdapat pelbagai versi dan tokoh tambah. Dari segi estetika, kehalusan susunan bahasa
dan irama jelas dianggap sebagai kriteria penting untuk memberikan keunikan kepada rakyat. Menurut Profesor Hashim Awang, pada tahun 1985, beliau mengatakan bahawa selain daripada ciri-cirinya yang dinamik, sastera rakyat tidak menimbulkan sebarang masalah hak cipta yang mana penceritaannya tidak pernah mengakui hak cipta pengarangnya. Pada dasarnya, penulisan orang dalam sastera lebih kepada mitos, legenda dan kisah makhluk yang disebut sebagai penulisan naratif. Manakala, bagi penulisan bukan naratif, dituliskan dalam bentuk pantun, gurindam, seloka, pepatah dan tradisi penomboran, teka-teki dan kutukan. Di antara contoh-contoh sastera rakyat ialah Puteri Gunung Ledang, Sang Kancil dan Harimau, serta Legenda Mahsuri. Sastera epik. Epik disifatkan sebagai puisi panjang yang mengisahkan hampir legenda seseorang yang telah memberi sumbangan kepada masyarakatnya. Ukuran ceritanya sangat panjang sehingga merangkumi banyak watak sampingan dan tempoh penceritaan yang panjang. Sastera epik merangkumi zaman dahulu atau beratus-ratus tahun lamanya. Sastera epik menggambarkan mitos, legenda dan kisah dongeng di dalamnya. Selain itu, sastera epik juga didapati merupakan sebahagian daripada sumber yang dapat disahkan dalam sifat adiwira dari watak asasnya. Sastera epik menekankan elemen bersifat objektif dan tidak berpihak kepada mana-mana kumpulan atau watak. Sastera epik memberikan penilaian positif dalam sifat berani watak utamanya. Selain sastera epik yang lain adalah epik sastera yang menanamkan sikap positif. Epik nasional pula adalah untuk menanamkan semangat keagamaan, bangsa dan negara. Di antara contoh-contoh sastera epik ialah Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Sastera hikayat. Dalam membezakan sastera rakyat, sastera hikayat merupakan kejadian kumpulan cerita yang disusun dan ditulis dalam bahasa Melayu kuno serta khusus penggunaan dan struktur linguistiknya. Biasanya, ia memaparkan kisah misteri dan gaib dengan komponen kegembiraan yang dalam beberapa kes akan menjadi sangat hebat, hampir watak yang dibuat oleh penciptanya. Sorotan biasa bagi sastera hikayat adalah bahawa asas penceritaan sangat luas sehingga meliputi dunia realiti dan dunia rekaan kisah dongeng, tempat tinggal kerajaan jin, wilayah makhluk ilahi dan dewi, dan tempat penampakan iblis. Semua watak digambarkan sebagai logik tersendiri yang tidak sama dengan logik pengetahuan umum, baik secara visual iaitu keunggulan konfrontasi atau kualiti fizikal pahlawannya, dan memang menggabungkan komponen luar biasa yang melampaui batasan rasional. Jalan cerita mengikut masa dengan memperlihatkan perjalanan protagonis sepanjang pencapaiannya sejak kecil. Sastera hikayat bertujuan memberi hiburan kepada pembaca. Sastera hikayat terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama, sastera hikayat unsur Islam. Sastera hikayat Islam merupakan kisah dalam cerita secara berbingkai yang mempunyai pelbagai kisah yang dimasukkan dari kisah asal yang ada, diperkenalkan melalui bahasa Arab Parsi, iaitu menekankan unsur-unsur Islam walaupun isi ceritanya berasal daripada Hindu. Contoh hikayat ini ialah Hikayat Bayan Budiman dan Hikayat 1001 Malam. Seterusnya, yang kedua ialah sastera hikayat unsur Hindu. Sastera hikayat Hindu, kisah sastera yang mengutip sepenuhnya atau sebahagian dari 2 buku epik terkenal di India, iaitu Mahabharata dan Ramayana. Cerita mengenai penggembaraan watak yang ditulis dalam latar 3 dimensi.
Contohnya, Hikayat Seri Rama dan Hikayat Pendawa Lima. Dan sastra hikayat yang ketiga ialah sastra hikayat Hindu-Islam. Sastra hikayat Hindu-Islam masih berdasarkan sastra Hindu tetapi menyelitkan unsur-unsur Islam. Ditulis di bawah pengaruh Islam yang meluas di alam orang Melayu. Sastra ini menggunakan dua buah tajuk bagi memudahkan mengenal pasti jenis sastra ini. Contoh hikayat ialah Hikayat Si Miskin atau Hikayat Mara Karma dan Hikayat Serangga Baru atau Hikayat Ahmad Muhammad. Sekiranya makna umum atau definisi sastra Islam diadopsi, sastra ini membawa maksud baik, maka di negara kita, fakta membuktikan bahawa tidak banyak karya sastra seperti itu, sama ada novel, cerpen, puisi atau skrip drama, terutama jika penulis itu sendiri mempunyai latar belakang pendidikan agama. Teori hanyalah dijadikan sebagai panduan atau kerangka sampel yang dibuat rujukan sahaja. Antara teori tersebut ialah teori pengkaedahan Melayu. Teori ini dilahirkan berdasarkan dua kaedah pengkaedahan asas, iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan daripada ahli kumpulan saya, iaitu pengkaedaan alamiah. Pembentukan pengkaedaan alamiah dapat dicapai melalui 3 kaedah rangkaian, iaitu yang pertama adalah pendekatan gunaan, pendekatan moral dan juga pendekatan firasat. Okey, seterusnya saya akan jelaskan tentang kaedah pendekatan gunaan. Berdasarkan perspektif budaya bangsa Melayu, pendekatan gunaan adalah menganggap karya sastra sebagai objek penciptaan atau penciptaan di alam, yang juga merupakan peristiwa dengan sebab akibat fungsi, tujuan, pengukuran dan keseimbangan. Bahkan, karya sastra yang dibuat oleh pengarang di bawah keizinan Allah dari peringkat luaran dan dalaman adalah yang paling penting untuk mengkaji penggunaan atau faedah yang dapat diberikan kepada pembaca ataupun masyarakat. Karya sastra juga boleh dianggap sebagai alat yang berguna bagi manusia dan kehidupannya baik secara dalam dan luaran. Okey, seterusnya adalah pendekatan moral. Pendekatan moral pula dikaitkan dengan karya sastra yang merupakan ciptaan seni yang dapat mengungkapkan dan menyumbang pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman umum adalah pengalaman yang dirakam atau dipaparkan oleh pengarang dalam karya sastra, termasuk penggambaran berbagai gaya atau jenis, tingkah laku dan perbuatan manusia. Dan seterusnya, hal ini dapat memperkaya pengalaman dan juga dapat berfungsi sebagai cermin bagi pembaca untuk membandingkan atau serupa. Tegasnya, dari karya sastra, pembaca bukan sahaja dapat memperoleh dan memperbanyakkan pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, tetapi juga dapat meningkatkan dan memperbaiki kehidupan mereka melalui contoh tauladan atau dongeng. Seterusnya adalah pendekatan firasat. Pendekatan firasat adalah asas kepada idea karya sastra sesuatu yang berlaku secara semula jadi yang menyatakan dan menunjukkan pengalaman hidup yang penuh dengan misteri dan khayalan serta dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai alat kehidupan. Ia perlu diberikan penumpuan sepenuhnya untuk mencari makna dan erti seperti menafsirkan mimpi ataupun tabir, yang merupakan proses mencari makna dengan menafsirkan simbol atau alamat tertentu di dalamnya. Sastra adalah peristiwa semula jadi dengan makna tertentu, iaitu penemuan hanya dapat dicapai melalui proses tabir atau penafsiran. Pengkaedaan keagamaan ataupun pendekatan keagamaan iaitu kaedah yang berdasarkan iman yang digabungkan dengan akidah agama Islam. Kaedah-kaedah ini wujud dengan Islam sebagai agama masyarakat Melayu. Ya, rujukan utama adalah Quran dan Sunnah. Melalui kaedah ini, 3 kaedah digunakan, iaitu pendekatan dakwah, pendekatan kemasyarakatan, dan juga pendekatan seni. Dalam pendekatan dakwah,
karya sastra dianggap sebagai alat untuk meningkatkan nilai orang yang bertakwa akan Allah. Orang berpendapat bahawa sastra mengandungi beberapa pertanyaan yang menunjukkan narasi kemuliaan Allah dan sifat-sifat tertingginya, sehingga dapat dibuat menjadi kitab dari mana pembaca dapat memahami dan menghargai Allah serta tujuannya dengan lebih mendalam dan berkhusyuk. Ini dapat meningkatkan dan menguatkan rasa cinta dan kehormatan manusia terhadapnya. Seterusnya adalah pendekatan kemasyarakatan. Dalam kaedah ini, karya sastra dianggap sebagai wadah isu terbuka yang akarnya adalah untuk memberi kebaikan dan kesejahteraan sosial kepada Islam. Sebagai karya seni yang mengutamakan pengetahuan dan kecantikan, dalam hal ini, karya sastra harus dengan berani, jelas dan benar mengungkapkan masalah kejahatan, ketidakadilan, kemunafikan, ketamakan, penipuan, dan penindasan yang dianggap sebagai penyebab timbulnya penyakit sosial dan keruntuhan akidah Muslim. Okey, yang seterusnya adalah pendekatan seni. Dalam pendekatan seni, kaedah yang digunakan adalah memfokuskan keindahan karya sastra yang membataskan diri dengan keindahan nilai-nilai moral yang terikat dengan kepercayaan dan ajaran suci Islam. Hal ini dapat dilihat dari ajaran dan praktis yang diutamakan oleh Islam terhadap kebenaran dan keindahan. Penghasilan karya sastra juga dapat merupakan latihan yang perlu dituntut supaya dapat membentuk karya sastra dalam acuan susunan dan keindahan, terutama keindahan dengan nilai makna dan kelebihan yang terdapat dalam keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Seterusnya, saya akan beranjak kepada perbezaan antara sastra Islam dan juga sastra umum. Sastra Islam berperanan menjalankan fungsi untuk memelihara unsur-unsur yang sudah ada dalam tradisi. Menurut Muhammad Uthman Al-Muhadi 1977, ia dijelmakan dalam bentuk yang baru berdasarkan pengalaman rohaniah seseorang melalui ungkapan yang diucapkan. Meskipun begitu, ia masih bersumberkan warisan tradisi dan tidak putus dari sumbernya walaupun dibatasi dengan perbezaan sosial dan masa. Oleh yang demikian, sastra Islam ini berfungsi sebagai sumber untuk menambahkan kecintaan, yaitu iman kepada Tuhan bagi orang-orang yang beriman dan cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ia akan menjauhkan pribadi-pribadi jahat dari Tuhan kerana keiblisan. Seterusnya, sastra Islam mempunyai mesej keikhlasan. Ianya melafazkan keindahan jiwa yang serentak dengan keikhlasan. Nilai Islam sastra tidak terletak pada unsur moden atau lama sesuatu karya tersebut, tapi terletak pada ciri-ciri Al-Quran dan maknanya yang ditimbangkan menggunakan prinsip-prinsip yang tertentu. Perbezaannya seterusnya adalah sastra Islam membawa mesej keindahan Tuhan. Dalam seni kesusastraan Islam, keindahan sebelumnya dipandang sebagai satu sifat yang ada pada mana-mana objek dalam hidup. Ia adalah dianggap sebagai bayangan kepada keindahan Tuhan. Ia amat berkaitan dengan sabda Nabi SAW. Maka keindahan sebagai bayangan keindahan ketuhanan adalah lebih besar kedudukan dan pengertiannya dari orang yang memandang atau objek tempat penzahirannya. Yang seterusnya adalah sastra umum. Sastra adalah ciptaan atau karya seni yang disampaikan melalui bahasa. Hasil seni dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan tertentu bersandar pada zaman. Peradaban dan martabat suatu bangsa itu dapat dilihat melalui karya tradisional atau klasik yang dimiliki. Begitu juga bangsa Melayu mempunyai karya sastra yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Perbezaan utama dalam sastra umum ialah sastra Melayu merangkumi bidang kesusastraan yang mempunyai kehalusan penulisan dalam karya-karya yang direka. Namun, kehalusan dan keindahan penulisan kesusastraan ini berbeza dengan penulisan bidang lain. Kehalusan yang diutarakan di sini ialah kehalusan perasaan penulis karya yang muncul melalui emosi, cita rasa dan gambaran kehidupan yang halus sifatnya dan terhasil daripada nilai keindahan bahasanya. Seterusnya adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam sesebuah karya sastra Melayu amat berbeza berbanding karya-karya yang lain. Seperti yang kita tahu,
Bahasa merupakan satu cara perhubungan dan komunikasi utama masyarakat untuk menghubungkan sesama sendiri. Oleh itu, bahasa sastra diwujudkan bagi memberi kelainan dengan bidang ilmu yang lain. Perbezaan yang seterusnya adalah sastra umum mempunyai unsur intelektual. Bidang kesusastraan tidak dapat lari daripada unsur intelektual walaupun karyanya tidak dapat menjadi sebagai sumber rujukan. Bahkan ada ahli falsafah klasik seperti Plato mengutuk kesenian sebagai bidang yang tidak menambah ilmu pengetahuan dan juga merupakan tiruan kepada objek fizikal semata-mata. Namun, anak muridnya, Aristotle telah memperbaiki konsep tersebut yang digelar konsep imitasi. Berbalik kepada keunikan intelektual dalam sastra akan wujud apabila kita mengkaji dari aspek isi, bahasa, dan bentuk kesusastraan tersebut. Contohnya, penggunaan bahasa sastra itu juga selalunya terpendam perasaan dan pengalaman manusia yang realiti. Hal ini kerana terdapat pengubahan bahasa sastra yang berunsur ton, tekanan, perlambangan, perbandingan yang tidak diperlukan oleh bahasa sains dan bahasa ilmu. Kesimpulannya, karya sastra umum dan karya sastra Islam merupakan satu karya yang berbeza daripada ciri-ciri dan aspek lainnya. Setiap karya sastra yang dihasilkan memiliki kelainan yang tersendiri bagi membentuk keobjektifannya yang tersendiri. Sekian, terima kasih.